Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim, tammim bil khairi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengerusi majlis, Datuk Bahaman, seterusnya jawatan kuasa Masjid Jami' An-Nur daerah Rembau, khususnya Biro Pendidikan, pengurusi Biro Pendidikan Datuk Zulkifli bin Syamsuddin, seterusnya pada ahli panel jemputan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan bin Syekh Raihan Al-Hafiz, seterusnya para muslimin dan muslimat jemaah Masjid Jami' An-Nur daerah Rembau. Alhamdulillah pada malam ini sama-sama dapat kita berkumpul selepas salat berjemaah fardu maghrib bersama-sama. Dan insya-Allah beberapa hari sahaja lagi, insya-Allah sekiranya dipanjangkan umur kita, disampaikan rezekinya, akan sampailah kita ke bulan Ramadan yang dinanti-nantikan. Jadi bulan Ramadan ini insya-Allah akan sampai, dan kita harap-harap sangat kita ni pun akan sampai juga ke bulan Ramadan, diberikan sehat, diberikan panjang umur dan sebagainya, rezeki untuk sampai ke bulan Ramadan yang kita doa-doakan. Sepanjang daripada bulan Rajab lagi kita dah doa-doakan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Dan moga-moga beberapa hari sahaja lagi kita akan sampai ke dalam bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah ganjarannya khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah merupakan salah satu daripada persediaan kita untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan yang dinanti-nantikan. Kalau Allah kata dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ganjaran, penuh dengan habuan, penuh dengan keampunan yang dikhususkan untuk umatnya, maka kalaulah kita masuk tanpa persediaan, maka kita akan keluar daripada bulan Ramadan itu kosong, sia-sia. Hatta diberi peringatkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang masyhur ketika mana Nabi naik ke mimbar, celakalah bagi orang yang masuk bulan Ramadan dan keluar dan dia tak dapat apa-apa faedah daripada itu. Maka janganlah kita menjadi daripada orang, sebahagian orang yang rugi ini. Hendaklah sama-sama kita persiapkan diri, mengetahui apa kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan. Di ibarat contoh macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dibagi satu kunci untuk masuk ke dalam satu gudang yang penuh dengan harta karun, tapi tuan-tuan masuk dalam tu tak tahu pun nilai harta karun, tak tahu pun emas ni bernilai, berlian ni bernilai, duit-duit harta perbendaharaan yang ada dalam dunia ni bernilai. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok, oh cantik, keluar tangan kosong. Rugi tak rugi tuan-tuan? Rugi. Jadi macam tu juga adalah bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang sangat melimpah ruah. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sebut, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Kalaulah umat aku tahu apa yang disediakan, nikmat-nikmat yang telah diadakan di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan berhajat, berhasrat untuk menjadikan setahun seluruhnya menjadi Ramadan. Ini satu hadis menunjukkan bahawa banyaknya ganjaran dan fadilat dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah pada malam ini bersama dengan ahli panel jemputan kita yang saya sekira sebagai guru kita juga dan juga super senior saya lah di Universiti Al-Azhar Mesir, jauh
Di sana moga-moga dapat kita manfaatkan pelbagai ilmu persiapan dalam kita nak menghadapi bulan Ramadan. Dan insya-Allah ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan diambil daripada kitab karangan nendernya sendiri, iaitu Majmu' Musamah bi Tuhfatil Awtan wal Ikhwan, ataupun dikenal sebagai kitab Majmu' yang dikarang oleh Al-Fadhil Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi. Ini kitab turas daripada ulama-ulama terdahulu, dan insya-Allah akan dirungkaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Maka tanpa melengahkan masa lagi, panjang pula mukadimah saya pada malam ini sebab semangat nak sambut Ramadan. Beberapa hari saja lagi ni berdebar-debar nak masuk Ramadan. Jadi saya harapkan tuan-tuan pun semangat nak sambut Ramadan ni, dan kita berikan sepenuh perhatian dan fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita mulakan pusingan pertama ini mungkin dengan sedikit mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz, dan mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan kami berkenaan dengan fadilat dan ganjarannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Luqman. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa Masjid An-Nur, dan juga terima kasih juga kepada para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Bersama-sama kita berkongsi tentang kelebihan bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi saya pun tak perlu nak perkenalkan diri, cuma saya nak minta izin saya duduk atas ya. Tak berapa cantik sebenarnya saya duduk atas ni, tapi saya minta izin saya duduk di atas. Sebab apa, di bawah saya ni mungkin ada tuan-tuan guru, mungkin ada yang para hafiz, para ulama, para muhaddis semua. Saya minta maaf ya. Okey. Jadi sedikitlah berkaitan tentang kitab Tuhfatul Awtan wal Ikhwan ya. Jadi memang Datuk Zulkifli minta saya kupas berkaitan tentang bulan Ramadan. Maka Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id ketika berada di Mekah pada tahun 1931 telah mengarang satu himpunan yang dinamakan Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Tuhfah ni maknanya masterpiece, ataupun tu bahasa Rembau lah, masterpiece. Kalau bahasa Melayu, karya agung. Ya, karya agung yang digunakan untuk autan. Maknanya autan ni ialah orang-orang Malaysia, digunakan untuk anak-anak negeri. Dan kemudian wal ikhwan. Maka ikhwan ni khusus untuk siapa yang mengambil ijazah bai'ah tarekat Ahmadiyah dengan Syekh Ahmad sendiri ya. Jadi kitab ini dikarang pada tahun 1931 dan kemudian diterbitkan ataupun dipublish pada tahun 1935 dengan kebenaran yang teramat mulia Datuk Kerana Petra. Ketika itu Datuk Kerana Petra makmur ya, undang luak Sungai Ujong ya. Cuma di kitab ini masih lagi dalam bentuk tulisan Jawi. Jadi kalau dicerita bab puasa ini, bab bulan Ramadan, maka diceritakan pada bahagian yang ke-8 dan juga pada bahagian yang ke-9. Saya cuma dapat berkongsi apa yang mampu, sebab saya sendiri, saya maklum pada tuan-tuan dan puan, saya bukanlah seorang yang alim, tak ada ilmu, sikit sangat Allah Ta'ala bagi, cuma kita berkongsi sama-sama insya-Allah pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan, begitu sedikit tentang kitab Majmu' Musamah yang dinamakan, himpunan yang dinamakan Tuhfatul Awtan wal Ikhwan, yang dikarang oleh datuk saya Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id. Jadi di bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, dia mulia. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, kalau satu minggu ada 7 hari, maka penghulu bagi harinya ialah hari Jumaat. Maka kalau bulan Islam daripada Muharram, Safar sehinggalah kepada Zulhijjah, Zulkaidah, maka penghulunya adalah Ramadan.
Maka bila kata penghulu ni mestilah dia punya keistimewaan. Maka mesti dia mempunyai rahsia-rahsia dia. Dan mungkin ada di situ, kita kata kalau dalam hadis, setiap perkara mesti ada pintunya, dan puasa adalah pintu bagi ibadah. Ini hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kemudian bulan Ramadan ini kita kata dah famous, kata dah masyhur dan telah difardukan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya satu-satunya bulan daripada 12 bulan yang Allah Ta'ala fardukan satu ibadah yang special. Apa dia ibadah tersebut? Ibadah dia adalah puasa. Maka specialnya puasa ini, kata hadis Nabi Rasulullah sabda bahawa Allah berkata semua amal untuk anak Adam kecuali satu, iaitu ibadah apa dia? Puasa. Maka puasa ni aku sendiri yang akan bagi pahala dia. Allah Ta'ala sendiri yang akan nilai, bukan malaikat. Dan kemudian hebatnya puasa ini tuan-tuan dan puan, sehingga ada dalam satu hadis, tidur seorang yang puasa ni, maka kata Imam Ghazali bukanlah tidur daripada sahur tu sampai ke maghrib, tak. Maknanya tidur yang berpada. Tidur seorang yang puasa itu dikira sebagai ibadah. Dan kemudian bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Kalau disebut dalam kitab ni kalamnya, maknanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Dan jumhur ulama mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tadi diturunkan pada 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan tu tadi juga dikatakan salah satu daripada malam Lailatul Qadar. Maka syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maknanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka saya mungtik kata Ibnu Al-Jauzi, dia punya nukilan, dia kata barang siapa yang tidak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, maka susah sikit dia nak khatam pada bulan lain. Macam tu. Agak berat bagi dia, agak mustahil bagi dia untuk khatam pada bulan lain. Penanda aras dia, kata orang bahawa benchmark dia adalah pada bulan Ramadan. Kalau dia puasa, kalau pada bulan puasa dia khatam Al-Quran, maka insya-Allah pada bulan lain dia akan mudah untuk khatam Al-Quran. Kemudian Syekh Murtada, Syekh Murtada ni Pak Ngah saya lah, kan kata jual nama tu tidak, tapi bila dah Datuk tadi Tok Bahman kata dah kenalkan diri saya apalah. Ada Syekh Murtada dalam satu kitab, Risalah Kashfun Wat Tanfis. Kitab ni dikarang oleh datuk dia, iaitu Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi. Syekh Muhammad Said, kitab Risalah Kashfun Wat Tanfis ni menceritakan tentang kaifiat sembahyang tarawih 10. Jadi Syekh Murtada dalam kata pengantar kitab tersebut, kitab ni ditahqiq oleh Dr. Ibrahim, kalau tak saya, Dr. Ibrahim Sulaiman, saya tak ingat, diterbitkan oleh Jabatan Mufti. Maka dalam kata pengantar tu tadi, Syekh Murtada kata Negeri Sembilan ini darul khusus. Apa makna darul khusus? Darul khusus ini ialah negeri yang mempunyai keistimewaan dia yang tersendiri. Disebut keistimewaan dia yang tersendiri, maknanya salah satu yang dikatakan istimewanya Negeri Sembilan ini ialah sembahyang tarawih 10. Banyak lagi keistimewaan. Salah satunya ialah sembahyang tarawih 10. Tapi mungkin akhir-akhir ni ramai yang kata, Ustaz ada dalil 8, ada dalil 20, fal tafaddal mashkura ma indi ayu muskilah. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan, tak perlu kita bergaduh pasal bilangan tarawih ni. Tetapi yang masyhur, Syekh Muhammad Said pada tahun 1926 wafatnya, sembahyang tarawih 10 sehinggalah ke hari ini. Itu adalah salah satu kelebihan ataupun keistimewaan bulan Ramadan. Dan kemudian saya sambung lagi tuan-tuan dan puan. Adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Hadis ini saya jumpa dalam beberapa kitab, antaranya kitab I'anah Talibin. Kitab I'anah Talibin ni Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati ni, Syaikhul Ad-Dimyati ni adalah guru kepada Syekh Muhammad Said. Kemudian saya jumpa pula hadis ini dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Kitab Tafsir Al-Baghawi ini adalah salah satu daripada kitab tafsir yang menjadi rujukan kepada siapa? Kepada Syekh Abrub Singkil, Mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada abad yang ke-17. Pada abad ke-17, Syekh Abrub Singkil menulis satu karya yang diberi nama Tarjuman Al-Mustafid. Inilah karya tafsir yang pertama menggunakan bahasa Melayu. Mungkin tuan-tuan dan puan mungkin lagi arif daripada saya, mungkin pernah dengar tafsir Nur Ihsan, mungkin pernah dengar tafsir Sohanji.
Tapi di alam Melayu ditulis pada tahun 1693, itulah dia kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Dia dirujuk pada tafsir Al-Baghawi. So dalam Baghawi menyatakan hadis ni. Kejap lagi saya baca hadis ni. Dan kemudian saya jumpa dalam mana? Ad-Dur Al-Mansur. Kitab apa tu? Kitab tafsir juga yang dikarang oleh Imam Al-Jaluddin As-Suyuti. Dia Jaluddin ni ada dua kitab. Ustaz Rahman mungkin lagi arif lah. Dia ada dua tafsir. Pertama sekali dia menyambung karangan guru dia dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Kemudian dia buat satu lagi tafsir Ad-Dur Al-Mansur. Maka dalam hadis ini dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, apabila bulan Syaban nak habis sahaja, lebih kurang macam hari inilah, maka Rasulullah SAW akan memanggil semua sahabat-sahabat dia. Akan memanggil semua sahabat-sahabat dia. Berkumpul. Maka Rasulullah akan menyampaikan khutbah macam yang kita buat hari ini. Maka tidak ada istilah bid'ah. Siapa yang bid'ah tu mungkin dia kurang belajar, ataupun mungkin dia kita kata kurang apalah, kurang OKU lah kita kata. Kalau kata bid'ah ni orang yang kurang pemahaman, otak dia tak mungkin bersambung, kurang bersambung. Sebab apa? Apa yang kita buat hari ini Rasulullah dah buat 1400 tahun yang dulu. Berkumpul para sahabat, maka Nabi berkhutbah, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam satu bulan. Satu bulan yang sangat azim, yang sangat agung, yang sangat banyak kemuliaannya, yang sangat banyak dia punya keistimewaannya, dan dimuliakan bulan tersebut dengan satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan, kata Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kemudian Nabi tambah lagi, dalam bulan tersebut kalau kita buat satu perkara sunat, maka pahalanya seumpama satu perkara fardu. Tetapi kalau kita buat satu perkara fardu, maka diumpamakan pahalanya, ganjarannya seperti 70 pahala fardu. Dan kemudian bulan Ramadan ini Nabi tambah lagi adalah bulan apa? Bulan yang difardukan puasa pada siangnya, dan kemudian pada malamnya disunatkan, digalakkan untuk apa? Bangun beribadah. Dan kemudian bulan yang kita katakan bulan tolong menolong, kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Dan kemudian bulan yang ditambah rezeki orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ni ditambahkan rezekinya pada bulan Ramadan. Kalau penjawat awam macam Ustaz Roman, penjawat awam kan, jadi maknanya ada bonus, tambahlah rezeki dia. Kalau orang yang berniaga macam mana Ustaz? Kalau orang berniaga bazar Ramadan, ramai orang datang kan, maka berlipat kali ganda. Tapi berniaga bagi eloklah. Jangan jual kuih tepung pelita tapi dalam tako. Marah syarahan abah saya kami bongi Kalau boleh beli kuih, dia kata bah kuih tepung pelita, bila buka-buka lah kuih tako dalam ni. Abah bongi untuk tu. Marah abah saya. Ada ceritalah. Bulan yang ditambahkan rezeki orang yang beriman. Kalau orang lain, insya-Allah pada bulan Ramadan ni akan rezekinya berlipat kali ganda. Dan kemudian Rasulullah tambah lagi, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka akan dapat dua kelebihan. Pertama apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Rasulullah kata apa? Diampunkan segala dosanya. Dan kemudian yang kedua apa dia? Diberikan ganjaran seumpama memerdekakan seorang hamba yang beragama Islam. Maka sahabat tanya, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kami ni cukup-cukup makan je. Sahabat Nabi bukan macam sahabat puan ni badannya, sahabat puan ni terlebih makan. Jadi sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, macam mana kami nak bagi orang makan, sedangkan sendiri kami pun ngam, cukup-cukup je. Maka jawab Rasulullah SAW, tidaklah memberi makan orang berbuka puasa itu tadi dengan hidangan yang mewah-mewah, tetapi cukup dengan 3 perkara. Ambillah salah satu. Yang pertama apa dia, tuan-tuan dan puan? Cukuplah dengan sebekas susu. Ataupun yang kedua dengan secawan air, madzaqatin min laban. Kemudian satu lagi minal ma, syurbatun minal ma. Dan kemudian yang ketiga apa dia? Sebiji kurma. 3 ini tuan-tuan dan puan, maka aku akan bagi dia ganjaran diampunkan dosanya yang telah lalu, dan kemudian akan apa? Akan diberikan ganjaran minum daripada telaga. Jadi kalau ikutkan hadis Sahih Bukhari, itulah dia telaga Kautsar. Maka telaga Kautsar, tuan-tuan, kalau kita baca hadis dalam Sahih Bukhari,
dia ada satu sungai yang mengalir daripada syurga. Sungai itu mengalir sampai ke padang mahsyar. Dan di hujung tu tadi, sungai itu berhenti, maka itulah telaga Kausar. Maka berjutalah orang nak menumpang minum di situ. Maka dalam hadis itu ditanya, wahai Nabi, macam mana kau nak kenal tu umat kau ke tu umat orang lain? Maka Nabi jawab apa? Mudahkan nak membezakan antara kuda antara unta yang hitam dan unta yang putih. Itu jawab Nabi. Ya? Maka kemudian Rasulullah tambah lagi dalam hadis yang kita baca tadi, Salman Al-Farisi itu tadi, maka dalam bulan Ramadan ni 30 hari, 10 hari yang pertama ialah rahmah, 10 hari yang kedua ialah keampunan, dan 10 hari yang ketiga kita kata pembebasan daripada api neraka. Dan kemudian Rasulullah tambah lagi dalam hadis ni, maka mintalah oleh kamu 4 perkara. 2 perkara ini redha Allah Ta'ala pada kamu, dan 2 lagi ialah apa? Ialah terkaya kamu daripada orang lain. Apa dia 2 yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya minta kepada Allah Ta'ala menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kemudian kita declare kepada Allah Ta'ala, kita ni hamba yang asi, kita ni hamba yang fasik, maka kita minta ampun kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Dan kemudian bila Allah Ta'ala redha dengan kita, 2 ni kita akan dapat, kita lah paling kaya dalam dunia ni. Apa dia? Wa as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa a'udzubika minan nar. 2. Minta syurga dan kemudian minta dibebaskan daripada api neraka, dipelihara daripada api neraka. Itu 4. Maka 4 ni nanti tuan-tuan dan puan ingat, saya akan kupas kemudian nanti dekat ujung-ujung nanti berkaitan tentang doa nak berbuka puasa. Kemudian saya tambah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah berkata kepada para sahabat, bulan Ramadan ini ditutupkan pintu neraka. Semua ditutup. Masuk tertutup itu tadi, tidak akan ada orang yang baru masuk. Dan kemudian dibukakan pintu syurga. Dan kemudian Allah SWT masuk saja bulan Ramadan, maka dia pun bersabda, wahai orang yang sentiasa melakukan kebajikan, fokuslah. Inilah bulan kamu. Maka beramallah sebenar-benar beramal. Sebab kita tak tahu kita nak dapat berjumpa lagi tak dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan kemudian Allah Ta'ala pesan bagi amaran kepada orang yang sentiasa melakukan kejahatan, orang yang asi, orang yang fasik, wahai orang yang sentiasa melakukan kejahatan, bulan ni kau tolong berhenti. Sebab apa? Allah Ta'ala cari 3 golongan. Apa dia golongan? Pertama sekali, golongan yang minta ampun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Yang kedua, Allah Ta'ala cari orang yang bermohon hajat, minta tuan-tuan dan puan pada bulan Ramadan ni, maka Allah Ta'ala akan tunaikan. Dan kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala minta cari orang yang bertaubat, maka Allah Ta'ala akan terima taubat tuan-tuan dan puan. Maka saya tambah lagi tuan-tuan dan puan, antara kelebihan pada bulan puasa ini ada satu hadis. Saya bacakan matan hadis. Tadi saya tak baca matan hadis. Yang ini saya bacakan matan hadis. An Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffa'ni fihi qala fayushaffa'ani. Maka maksud dia apa? Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amru. Maka pada hari kiamat besok akan kita datang nak menghadap Allah SWT, betul? Ketika itu kita nak mengharapkan syafaat siapa? Maka disebabkan bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, 2 perkara ini akan datang untuk mensyafaat kita. Apa dia? Pertama sekali puasa. Puasa datang, wahai Allah Ta'ala, orang ni fulan bin fulan ni tadi pada hari siang dia menahan daripada makan dan minum dan juga menahan daripada syahwat dia, maka wahai Tuhanku, tolonglah beri syafaat pada dia. Dan kemudian tuan-tuan dan perempuan, datang pula Quran kata, ya Tuhanku, fulan bin fulan ni pada waktu malam disebabkan aku dia tak tidur, dia halang diri dia daripada tidur untuk membaca Al-Quran, maka wahai Tuhan, berikanlah dia syafaat. Maka kata Allah Ta'ala, engkau 2 lah yang menyebabkan dia dapat syafaat, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi itulah sedikit kelebihan bulan Ramadan
yang saya dapat nukilkan daripada kitab Tuhfatul Awtan wal Ikhwan, dan juga sedikit berkaitan tentang kitab Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Jadi saya serahkan semula kepada Ustaz Noman untuk seterusnya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan di atas mukaddimah dan permulaan yang cukup semangat tentang kelebihan bulan Ramadan. Bila Ustaz mula-mula sebut minta izin dengan tuan-tuan guru yang mungkin ada di bawah, saya rasa saya pula yang kena turun bawah. Minta izin pula Ustaz, saya nak duduk atas ni Ustaz. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz menceritakan tentang tentang kelebihan bulan Ramadan, ganjaran-ganjarannya. Dua yang di dalam hadis tadi sebut, dua perkara yang akan memberi syafaat kepada kita, iaitu puasa dan juga Al-Quran. Jadi dapatlah kita di sini bahawa bulan Ramadan ini penuh dengan ganjaran. Maka malang sekali ada orang yang menganggap bulan Ramadan ini satu beban. Ada juga orang yang anggap bulan Ramadan ini beban, rasa berat nak puasa. Dah malam kena semayang banyak pula, kena itu, kena ini, tak boleh makan itu dan ini. Jadi maka malanglah orang yang menganggap puasa bulan Ramadan ini satu beban. Dan bagaimana pula dalam kita nak mengejar ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita, maka kita kena susun strategi. Nak baca Quran banyak mana, nak khatam Quran berapa kali dalam Ramadan. Dan untuk pengetahuan Ustaz, semalam Alhamdulillah anak rembau menjadi johan dalam satu akademi Qurra di TV Al-Hijrah. Jadi saya anggap dengan husnuzan saya ini satu, kalau ada anak rembau boleh jadi johan dalam program Quran di TV, ini indikator ahli Quran semuanya orang-orang rembau ini. Moga-moga kita ini menjadi ahli Quran, dan sepanjang Ramadan ini kita berusaha untuk mendalami Al-Quran dan mengkhatamkannya insya-Allah. Jadi apabila kita sebut tentang kelebihan ganjaran, maka tak boleh tidak kita kena susun satu strategi untuk bagaimana kita mendapatkan ataupun mendapatkan hasil yang paling optimum, paling tinggi sekali bulan Ramadan ini. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz untuk berkongsi dengan kita semua mungkin amalan-amalan yang mungkin kita perlu highlight, yang perlu kita usahakan sepanjang bulan Ramadan ini. Falyatafaddal Ustaz. Terima kasih Ustaz Noman untuk soalan yang seterusnya. Jadi kita nak bercerita tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka kalau mengikut Syekh Abdul Hamid Al-Quds, anak murid kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada tahun 1800, dia mengatakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang unlimited, dia punya pahala dia. Memang tidak terjangkau dek akal dia punya kita tak boleh nak jangka dapat 700 ikut masalah apa dia punya amsal tu tadi, tidaklah kita boleh jangka. Tapi nak tak nak kita sebagai manusia perlu menyusun, ataupun kita kalau tak dapat 10 dapat 5 jadilah. Tak dapat 5 ambil 1 jadilah. Sebagai amalan kita di bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau mengikut Syekh Abdul Hamid ni, dia kata dalam kitab dia Kanzul Najah tu tadi, pertama sekali tuan-tuan dan puan, kita tak boleh tinggal ibadah yang pertama sekali yang difardukan pada kita, iaitu itulah dia sembahyang dan juga puasa. Tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal maknanya kad merah lah. Kalau silah orang main bola sepak kan kena kad merah, kena buang. Macam tu tuan-tuan dan puan. Ibadah umum dan ibadah khusus. Kemudian kita ada zakat fitrah. Maka jangan dilupakan zakat fitrah tersebut. Kadang ada orang ni dia nak mengejar yang wajib tu, maka dia kejar waktu sebelum sembahyang raya. Baju raya entah ke mana apa semua tahun sudahnya, zakat fitrah pun terbagai. Tu dia. Jadi mana zakat fitrah. Itu kita kata amalan-amalan yang khusus. Kemudian amalan umum yang lain, contohnya membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, sama ada kita baca sendiri ataupun kita baca bertadarus bersama dengan jemaah masjid contohnya, jemaah surau. Tetapi isu yang timbul, ini bukan nak menegur tidak ya, tapi ada yang buat. Dia kata, Ustaz, boleh ke kalau kita bertadarus 30 juzuk, kita ada 30 orang Ustaz, maka saya bagikan seorang sejuzuk. Maka baca kat rumah, satu malam 27 kita jemputlah siapa-siapa jadi VIP kita jadikan dia sebagai khatam Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, yang tu bukan tadarus nama dia. Itu namanya baca bergu. Macam tu, dia tak ada silah ya. Kalau tadarus ni maksud tuan-tuan dan puan-puan,
Tuan-tuan dan puan, 10 orang tu tadi baca ayat yang pertama. Yang kedua baca ayat yang kedua. Yang ketiga baca ayat yang ketiga. Begitulah seterusnya, ketika orang lain baca, dia mesti dengar ayat yang lain. Itu baru kita panggil tadarus, maka barulah kita dapat khatam tu tadi. Tapi tuan-tuan dan puan, kita akhir zaman ni masa pendek. Masa sikit. Tu saya kata tadi, tak dapat 30 juzuk ramai-ramai tadi, maka kita bahagi-bahagikan pun boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya apa? Bergaduh. Yang tak bolehnya apa? Khilaf. Yang ni lah Ustaz Safwan cakap macam ni. Yang ni Ustaz lain cakap ni. Tak. Yang penting tuan-tuan dan puan baca Quran. Itu yang penting. Dan kemudian ada satu lagi pula, bila tadarus ni tuan-tuan dan puan, bila tegur, salah tuan, tu domung tu panjang sikit. Dah besok tu tak datang dah. Ni biasa berlaku. Betul tak betul tuan-tuan dan puan? Selalu ditanya, Ustaz macam mana nak tegur? Tak dapat saya nak tegur tu. Dia dah tak ada. Macam nak tegur? Betul tak betul? Dah tak datang besok. Kan? Contoh dia. Maka tuan-tuan dan puan, baca Quran ini akhir zaman itulah bekal. Kalau Syekh Muhammad Faiz, tuan-tuan dan puan ikut zikir, kan? Syekh Muhammad Faiz, dia balik daripada Mesir tahun 88 89. Kerja dia ngajar orang ngaji saja. Ya? Saya ni salah seorang yang khatam dengan dia. Umur saya ketika itu, umur saya darjah 2, saya khatam Quran 30 juzuk dengan dia. Dia kata akhir zaman nanti, inilah Quran inilah yang akan menjadi bekal kepada kita. Kalau kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak baca Yasin nanti untuk kita punya arwah mak dan bapa? Maka kita betulkan. Bila orang tegur dengar. Ini bila orang tegur, besok langsung tak datang. Siap-siap pindah rumah pula dia. Keluar daripada karya Rambau di contoh dia lah tuan-tuan dan puan. Adik bukan kita gurau. Bila orang tegur, kita dengar. Baca Quran. Kemudian bersedekah. Ini bulan bersedekah. Bulan tolong menolong kata dalam hadis tadi. Kemudian berbuat baik kepada mencukupkan keperluan ahli rumah. Maknanya siapa yang duduk rumah dengan kita, isteri, cukupkan keperluan dia. Makan buka dia, makan sahur dia, baju raya dia tuan-tuan dan puan. Beli baju raya ni sunat. Kalau ikutkan nafkah, suami kena belikan untuk isteri. Yang ini dengar para hadirat ya. Suami kena belikan sekurang-kurangnya setahun dua pasang. Jadi kalau dah beli hari raya 2 pasang tu cukup dah, tak payah minta lagi dah. Macam tu lah maksud dia. Dua pasang. Itu qaul Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dua pasang. Jadi kalau hari raya ni sunat, kita ambil nafkah tu tadi, kita belikan, ambil berkat bulan Ramadan, belikan baju raya dapat sunat. Tapi kalau Ustaz, saya tak mampulah bulan ni Ustaz, bil tinggi benar lah. Maka saya ikut kata adik Syekh Ahmad, Syekh Mansur. Syekh Mansur cakap apa? Sekurang-kurangnya, orang lelaki ni memang macam tu, dia rendah diri. Dia dah beli semua untuk anak-anak dia, dah beli untuk rumah dia. Dia tak payahlah beli apa-apa, atau lepas punya baju ada lagi. Maka tuan-tuan dan puan, ambil sunat dia, belilah sekurang-kurangnya sehelai kain pelekat. Beli. Kita ambil sunat tu tadi ya. Dan kemudian berbuat baik kepada jiran dan juga kerabat. Ini saudara-saudara kita. Tanya dia macam mana dengan dia punya buka puasa. Tanya dia macam mana dia sahur. Tanya sihat ke tak sihat. Berbuat baik. Beli barang, beli juadah buka puasa, sangkutkan kat pagar tu contoh dia. Kemudian kita mesej lah dia. Dan ada sangkut tadi tepung pelita kat pagar. Bukan apa. Kadang zaman sekarang ni zaman fitnah betul. Tiba-tiba jiran tu buka pintu, ni mana pula orang hantar kan, ini mesti sihir ni. Jadi kita ini bulan kita tolong menolong dan juga berbaik kepada kerabat dan jiran. Dan kemudian Ibnu Rajab berkata dalam kitab Lataif Ma'arif. Lataif Ma'arif ni, Ibnu Rajab ni salah seorang ahli muhaddis. Dia ada mensyarahkan Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab dia mengatakan bahawa nak mendapat pahala setiap malam tu, bangun malam, mana daripada awal Ramadan sampailah kepada sampai kepada 30 Ramadan tu tadi, kalau mengikutkan 3 pendapat, pertama ni pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kemudian pendapat perbuatan ahli Madinah. Kalau kita belajar usul fiqh, ahli Madinah punya perbuatan kita boleh jadikan sumber dalil. Dan kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kita hendaklah sembahyang Isyak berjamaah. Dan kemudian berazam untuk sembahyang subuh berjamaah. Tak dapat sembahyang berjamaah di masjid tuan-tuan dan puan, sembahyang berjamaah di surau. Tak dapat di surau, di rumah. Kot tak dapat juga, itulah kita kata tak dapatlah nak khabar dah. Macam tu. Dah bagi macam-macam
Sebab apa? Kata itu berjamaah sembahyang isyak dan kemudian berazam untuk sembahyang subuh berjamaah. Dan kemudian ada satu hadis dan dinukilkan oleh Imam Jalal As-Suyuti dalam kitabnya Durr Mansur tadi, sami'tu Al-Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul ballighni an man qara'a awal lailatan min Ramadan inna fatahna laka fatham mubina fit tatawwu' hufidha dhalikal 'am. Yang bermaksud, aku telah mendengar daripada Al-Mas'udi radhiyallahu anhu berkata, mana Mas'ud ni meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, telah sampaikan dulu barang siapa yang membaca surah Inna Fatahna Laka Fatham Mubina pada awal Ramadan, maka dengan izin dia Allah SWT akan memelihara kita, siapa yang baca surah ni sepanjang tahun. Maknanya Inna Fatahna ni surah Al-Fath. Maknanya juzuk 26 tuan-tuan dan puan, lebih kurang 29 ayat saja, tak banyak. Kita cuba. Katalah hari Rabu jadi kita puasa hari Khamis, maka hari Rabu malam kita bertarawih. Jadi balik daripada tarawih tu tadi, bukalah kejap. Jangan tu buka TV. Jangan buka aircon tidur, tak. Selesaikan Inna Fatahna, baca sampai habis surah. Lagi elok kalau ikut kata Syekh Ahmad dalam kitab dia, baca dalam apa? Baca dalam sembahyang sunat. Baca dalam sembahyang sunat. Dan kemudian kurangkan bercakap. Ini kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kurangkan bercakap. Tapi sekarang ni orang tak bercakap mulut, tuan-tuan dan puan. Orang bercakap kat mana? Orang bercakap dalam Facebook. Betul? Oh, talu lah. Kan? Ada je komen kan. Yalah. Tapi nak buat macam mana kan? Akhir zaman. Akhir zaman. Jadi insya-Allah amalan ni saya akan kupas lagi dalam mungkin round-round yang seterusnya tentang amalan pada 10 malam yang terakhir insya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Ahmad Safwan berkongsi dengan kita tentang amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang kita tahu, insya-Allah di masjid kita pun akan dihidupkan dengan macam-macam amalan yang untuk menghidupkan ihya Ramadan. Ihya ni kita nak menghidupkan bulan Ramadan ni dengan salat tarawihnya, dengan iftar berjamaahnya, dan kita dah buka juga minggu lepas siapa-siapa yang nak tajuk iftar. Dan saya tertarik bila Ustaz sebut tadi, kita ni dah ramai yang tajuk iftar di masjid kita ni, alhamdulillah lengkap 30 hari. Kita terlupa mungkin agaknya nak tengok-tengok jiran sebelah ada tak nak makan untuk iftar berbuka puasa, ada tak jiran-jiran mungkin anak-anak di sekolah, anak-anak yatim dan sebagainya. Kita tengok pula mungkin ada golongan-golongan yang terpinggir ni, bukan dipinggirkan, mungkin terlupa akan kebajikan mereka. Maka sama-sama seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi tentang berbuat baik kepada orang-orang lain di dalam bulan Ramadan. Jadi bersama-sama dengan tuan-tuan, saya rasa ada lampiran berkenaan dengan doa untuk ketika berbuka puasa. Dikongsi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan. Mungkin sebelum diamalkan ini, boleh Al-Fadhil Ustaz bagi penerangan sedikit, syarah sedikit tentang doa-doa tu sebelum kita amalkan. Terima kasih Ustaz Luqman. Jadi berkaitan tentang doa ketika berbuka puasa, tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat, berkaitan doa ketika berbuka puasa ini, maka Syekh Ahmad di dalam kitab dia Tuhfatul Awtan wal Ikhwan telah mengklusterkan. Itu bahasa barulah, kluster dah. Dulu kluster dah tak ada kluster dah. Jadi saya klusterkan. Dia tak sebutlah kluster dalam kitab ni. Saya sebut. Jadi doa ketika hendak berbuka puasa ni tadi Syekh Ahmad bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama sekali, doa yang dibaca ketika menghadap makanan tu tadi. Ketika masih lagi dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kedua ialah ketika nak berbuka puasa tapi berbuka puasa di rumah orang. Contohnya berbuka puasa di masjid contohnya. Berbuka puasa di rumah jiran jemput contohnya. Hari ni Ustaz, bolehlah gantung kuali dekat dengan rumah kan. Saya jemputlah datang rumah berbuka puasa. Maka kita baca doa berbuka puasa di rumah. Dan kemudian yang ketiga ialah Syekh Ahmad kata doa yang dibaca selepas selesai makan. Selepas selesai makan berbuka puasa, dah keluar sendawa kan. Ini kadang-kadang terlupa nak baca doa. Sebab apa?
koja nyawa tu pun yang berasap berkepul-kepul tu kan. Bolah pergi keluar rumah kan. Contoh minta maaf kalau ada yang tu saya minta maaf lah. Makna sabar dulu. Selesai saja kita minum, selesai saja kita makan, maka Syekh Ahmad bacalah doa tersebut. Maka kalau ikutkan klase yang pertama doa sebelum berbuka puasa, maka yang pertama tuan-tuan dan puan mungkin ada dapat layan yang tuan-tuan dan puan dapat ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka ini doa jadi bersangkutan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi tadi yang saya baca mula-mula tadi. 4 perkara mintalah kamu banyak-banyak ketika dalam bulan Ramadan. Pertama sekali redha Allah Taala, iaitu apa? Mengaku Allah Taala sebagai Tuhan. Yang kedua minta ampun dengan Allah Taala. Dah redha Allah Taala, barulah kita akan dikurniakan 2 terkaya daripada manusia. Apa dia? Dikurniakan dengan syurga dan juga apa? Dipelihara daripada azab api neraka. Maka ini minta. Sebab apa? Ada hadis yang mengatakan salah satu waktu mustajabnya doa adalah ketika nak berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bacalah tuan-tuan banyak kali berapa pun. Kemudian Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diriwayatkan dalam kitab Imam Asy-Syaibani Jami' al-Usul. Ini doa yang dibaca diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Maka baca banyak-banyak ni tuan-tuan dan puan. Dan doa ini bukan sahaja ketika nak buka puasa. Sepanjang bulan Ramadan 30 hari Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka tuan-tuan dan puan jangan risau. Ada riwayat lain Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Dia tak ada perkataan karim. Jangan risau. Ada dua matan hadis. Maka Syekh Ahmad memilih matan yang diambil daripada Imam Asy-Syaibani dalam kitab Jami' al-Usul. Dan kemudian doa yang ketiga, hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dijumpa dalam kitab Jam'ul Jawami'. Kitab siapa? Imam Jalal As-Sayuti. Ya azim anta ilahi. La ilaha ghairuka. Ighfiriz dzambal azim. Fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illa al-azim. Barang siapa yang berpuasa membaca doa ini, maka keluarlah dia dosa-dosa daripada badannya seumpama dia baru keluar daripada perut ibu dia. Maka ini doa yang dibaca ketika hendak berbuka puasa. Kemudian bacalah doa makan. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Contoh dia. Tak ada masalah. Kemudian doa ketika berbuka puasa di luar rumah. Maknanya di rumah orang lain. Buffet kau sekarang ni buffet banyak kan, tuan-tuan dan puan, 200 kilo lebih, pergilah hotel. Maka dah selesai baca doa berbuka puasa yang atas, tambah yang bawah aftar indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul akhyar. Doa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Dan kemudian Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kitab ni daripada doa ini diriwayatkan daripada Imam An-Nawawi, dinukilkan dalam kitab dia Al-Kitab Al-Manhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Dia tambah. Maknanya kita baca tadi yang doa buka puasa, kemudian kita tambah kalau berbuka di luar lah. Dan kemudian tuan-tuan dan perempuan, bila sebut pasal Allahumma lakasumtu, betul? Mana-mana pun kita ma'ruf Allahumma lakasumtu ni kalau ikutkan orang yang belajar qawaid lah, saya tak pandai, cuma mungkin sikit lah. Allahumma lakasumtu ni dia fa'il madhi, betul Ustaz? Bila fa'ilul madhi makna telah berlaku, makna telah berbuka puasa, dah makan, maka barulah kita baca doa ni. Tapi tuan-tuan dan puan jangan gaduh pula. Ya, Ustaz saya nak baca doa ni juga. Sebab apa? Dalam kalender main tu dia tulis Allahumma lakasumtu. Tak apalah, tak ada masalah. Jangan bergaduh. Kita ni bonda-bonda kocik ke mana-mana bergaduh. Nak macam mana nak lawan dajal kalau bonda kocik-kocik kita bergaduh? Betul tak betul? Maka tak kisah. Jadi sekarang ni saya nukilkan daripada kitab datuk saya. Tuan-tuan dan puan baca bawa kotak ni, photostat banyak-banyak. Tak ada masalah. Bagilah jiran apa semua. Nak letak dekat meja makan tersebut. Laminate kan letak kat meja makan. Baca semua doa ni. Tak ada masalah. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika atabtu. Allahumma dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli. Ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Maka doa ini dinukilkan oleh Imam Nawawi Al-Bantan. Mana kita pun ada Imam Nawawi kita yang pernah digelar ketua ulama Hijaz. Ketua ulama Hijaz dalam kitab dia Nihayah Az-Zin. Kemudian
doa yang dinukilkan daripada Imam Yahya Al-Amiri Al-Harani. Dia ni ulama Syafi'i Yaman, wafat pada tahun 893 Hijrah. Dalam kitab dia Bahjah Al-Mahafid, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in illa taghfirli. Yang dibaca selepas kita berbuka puasa. Kemudian doa yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfah Al-Muhtaj. Dia ni wafat pada tahun 974 di kota Mekah. Subhanaka wa bihamdika taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka doa-doa ni tuan-tuan dan puan dinukilkan daripada kitab Tuhfatul Awtan ni tadi. Maka tuan-tuan dan puan boleh baca. So nak baca Allah, tapi saya ustaz daripada Kochi baca Allahumma lakas sumtu tu, bacalah tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Tak ada. Tapi kalau kata nak ubah, ada doa baru. Apa berpegang kepada hadis, saat yang paling mustajab doa ialah ketika nak berbuka puasa. Maka jangan baca doa tu saja, tambah lagi doa. Kalau nak baca 2 muka surat ni masa nak buka puasa, tak ada masalah. Fala tafaddal mashkur. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan di atas perkongsian dan syarah berkenaan dengan doa buka puasa yang selama ni kita tunggu-tunggu. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu. Rupanya ada banyak lagi buah fikiran daripada ulama-ulama zaman silam menukilkan kepada kita doa-doa yang kita nak baca pada ketika nak berbuka puasa. Banyak rahsia rupanya yang kita dapat daripada situ. Alhamdulillah. Jadi akhir sekali kita masuk kepada pusingan yang terakhir, iaitu tajuk utama kita yang terpampang kat luar sana tu berkenaan dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan 10 malam terakhir. Al-Fadhil Ustaz sebut tadi tentang kelebihan Ramadan, antaranya Lailatul Qadar. Ada yang kata Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir, ada yang kata 17, ada yang kata sepanjang bulan Ramadan pun ada. Kena cari daripada awal Ramadan. Jadi mungkin saya serahkan untuk pusingan yang terakhir ni berkaitan dengan apa amalan yang boleh kita lakukan untuk dapatkan Lailatul Qadar, macam mana nak cari Lailatul Qadar, dan apa tanda-tandanya supaya menjadi panduan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Falyatafaddal. Terima kasih Ustaz. Panjang soalan ni. Kata apa tanda-tanda, macam mana nak cari apa amalan-amalan dia. Maka tuan-tuan dan puan semua ada dalam kitab Majmu' Musammah Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Maka Syekh Ahmad menukilkan pendapat ulama, bilakah malam Lailatul Qadar berlaku terjadi, maka dia nukilkan daripada kitab Fathul Bari. Jadi kitab ini menukilkan banyak hadis daripada para sahabat. Ada yang mengatakan jatuhnya Ramadan ni tadi pada 10 malam yang terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan jatuh dia pada 10 malam terakhir daripada malam 20 sehingga malam 30. Ada yang kata pada malam 17, malam nuzul Quran, kita selalu sambut. Ada yang kata pada awal bulan Ramadan. Ada yang kata pada akhir bulan Ramadan, maknanya pada malam 30. Ada satu hadis 5 benda yang diberi kepada, saya tak ingat sangat hadis tu, cuma sahabat tanya, adakah malam tersebut malam Lailatul Qadar? Maka Nabi kata apa? Dah selesai beribadah baru Allah Taala bagi ganjaran. Maksud dia. Jadi ulama-ulama dia kata maknanya Lailatul Qadar tak selesai lagi puasa, Lailatul Qadar tak keluar. So itu kita kata pendapat ulama. Maka saya kongsi sikit ya. Ini pengalaman saya lah bersama dengan Syekh Mur. Pak Ngah, ketika itu tahun 2003 saya berada di Mesir, Syekh Mur balik daripada Morocco. Masa ada simposium tarikat. Jadi dia landing di Mesir 3 hari ke 4 hari lebih kurang macam tu. Saya duduk belakang, Syekh Muaz bawa kereta, Pak Ngah depan. Pak Ngah nak tanya atuk dah meninggal. Saya cakap itu, saya gurau dengan dia macam tu lah. Nak tanya atuk kan, atuk dah meninggal. Jadi nak tanyalah macam mana nak dapat malam Lailatul Qadar ni. Maka dia kata Lailatul Qadar ni kalau ikutkan apa, kemungkinan besar Lailatul Qadar tiap-tiap kita ni lain-lain. Mungkin saya malam pertama, mungkin Datuk Zul malam 27, Ustaz Lokman malam 25, mungkin. Boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan satu malam untuk semua orang.
Jadi yang penting pertama sekali dia bagi 5 perkara. Dia kata yang pertama sekali nak dapat Lailatul Qadar, syarat dia puasa mesti penuh. Itu yang pertama. Bila puasa penuh, sembahyang mesti penuh. Kemudian yang kedua mesti khatam Al-Quran. Kemudian yang ketiga mesti bangun tiap malam. Bukan malam 10 je, togak. Malam lain lepas tengok bola tidur. Kemudian yang keempat, tarawih. Mesti penuh. Tak kira lah 8, 10 ke 20 ke. Mampu buat 100, buat 100. Tak ada masalah. Kemudian yang kelima, isyak dan subuh berjamaah. Jadi saya bagi petua lah. Petua tuan-tuan dan puan yang dinukilkan daripada Abu Hasan Syazuli, Khalifah Tarekat Syazuliyah, dia menukilkan daripada Imam Al-Ghazali. Dia kata petua kalau awal Ramadan jatuhnya pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar pada malam ke-29. Kalau awal Ramadan jatuhnya pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Kalau hari Selasa atau Jumaat jatuhnya awal Ramadan, maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Dan kemudian kalau awal Ramadan hari Khamis, maka jatuhnya Lailatul Qadar pada malam ke-25. Dan kalau awal Ramadan pada hari Sabtu, jatuhnya Lailatul Qadar pada malam ke-21. Maka kata Abu Hasan Syazuli, tidak pernahlah aku terlepas miss satu kali pun Lailatul Qadar sehingga bermula daripada umur aku belasan tahun sehingga dia dah jadi khalifah lah. Tak pernah miss sekali pun. Itu petua dia. Maknanya kenapa dia berpegang pada ni? Sebab apa? Jumhur ulama Syafi'i dia mengatakan bahawa yang paling rajih adalah jatuhnya Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 yang terakhir. Itu sebab dia megang pada petua ni. Jadi ada tanda-tanda tak? Maka mesti ada tanda-tanda dia. Dinukilkan juga daripada kitab Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani. Betul tak? Kalau saya silap, minta maaf lah. Tak apa. Jadi antara tanda-tanda dia, melihat dia akan tiap-tiap satu itu sujud kepada Allah SWT. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Tengok pokok tu sujud, ataupun ada benda-benda kata-kata dia bersujud. Memang itu dinyatakan dalam hadis ya. Maka janganlah tuan-tuan dan puan pula. Ni ada Ustaz Sapuan cakap ni, kita tak payah pergi masjid lah, sama-samalah kita menghidupkan 10 malam yang terakhir ni di tepi pokok. Contohnya, kita tunggu pokok ni sujud. Maksud sujud tu tadi orang-orang yang tertentu sahaja yang akan dapat tengok. Kalau memang sahaja cari, jangan risau tuan-tuan dan puan, Allah Taala tak bagi tu dah. Kan habis semua direkam, masuk dalam Facebook, habis fitnah kepada agama Islam. Kemudian melihat cahaya pada waktu malam. Kemudian mendengar salam ataupun khitab. Mendengar salam. Assalamualaikum. Tapi kalau salam tu dengan ketuk pintu sekali, itu bukan Lailatul Qadar tuan-tuan dan puan. Itu suami balik mengeteh pukul 3 pagi tertinggal kunci rumah. Tuan-tuan puan bangun ya, buka pintu kan tinggal tidur luar. Ya. Kemudian tanda lagi. Paginya matahari memancar dengan terik. Dengan tidak terik. Maknanya dia punya mancar tu mana macam mendung ni lah. Matahari tu ada tapi tidak terik. Malam tu tadi tidak sejuk dan tidak pula panas. Dan paginya matahari memancar lemah. Malam yang terang seumpama bulan memancar dan tiada bintang kelihatan dan hujan yang ringan dan angin sepoi-sepoi. Maknanya ini dinukilkan daripada kitab. Maka saya cuma sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Maknanya kalau ada, saya dah malam tu dah angin sepoi-sepoi, dah hujan dah, tapi tak ada Ustaz. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar ini dalam 30 malam supaya kita cari. Supaya kita apa? Kita beribadah pada tiap-tiap malam. Itu sebenarnya. Kalau kita main ni kami ni puasa ni, maka malam 25 lah kan. Kita tunggu malam 25 ni. Memang saya tak tidur dah. Maka antara amalan-amalan tuan-tuan dan puan, pertama sekali solat Isyak berjamaah. Kemudian solat sunat Isyak 4 rakaat. Dalam satu kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah hadis nombor 7275 dia berkata, barang siapa yang solat 4 rakaat selepas Isyak tidak dipisahkan dengan salam, maka ganjarannya seumpama beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kemudian
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ada dalam helayan tu kan? Ada doa, 4 doa saya nyatakan dalam. Dan kemudian la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil azim. Doa ini diambil daripada Jami' Al-Kabir Imam As-Suyuti. Kemudian membaca Al-Quran sebanyak yang mungkin. Kemudian solat sunat. Dan satu lagi, ada satu hadis pada malam Qadar disunatkan membaca ayatul kursi sebanyak-banyaknya. Itu sebab kalau Syekh Ahmad ada satu helayan tu, kalau Syekh Muhammad Faiz selalu bagi 400 kali baca ayat kursi Jadi kalau bolehlah malam tu tak tidur. Kalau boleh. Tapi kalau dah besok nak kerja kan, sapuan nak kerja kan, pagi masuk pukul 8 kan, tak tidur kan, boka mata kan, marahlah penaja baihan ni, pula kena ustaz, tunggu Lailatul Qadar kan. Tak bolehlah macam tu kan. Itu kerja hakiki kita. Makna seqadarnya, semampu kita. Semampu kita Jadi itulah sedikit sebanyak tanda-tanda bila jatuh Lailatul Qadar dan juga apa amalan-amalan dia. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan, itu kata pesanan daripada Syekh Mur, bangun daripada awal malam. Mana hari Rabu katalah kita ni kadang kita puasa hari Khamis Ustaz. Tuan-tuan dan puan, yang menentukan puasa ni siapa raja? Allahumma ansur malikan al-mu'azzam warzuqil auna li 'abdika Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Uthman Al-Ma'ruf diundang luar Rembau wa ayyidhu wa wafiqhu lima tuhibbu wa tardahu bi hurmati man arsaltahu la'alamin rahmatan wa busyra wa abid bi wujudihi makaida ahli dhulmi wal kufri wal khizlan. Dia yang menentukan puasa ke tak puasa, bukan kalender. Kita ni kadang puasa habis, jangan kita lagi 4 hari nak masuk, lagi 3 hari kita lah menjangkaukan. Macam kita dah nampak pajak tadi, maghrib tadi, dah nampak apa? Dah nampak anak bulan. Yang menentukan adalah raja kita. Tuan-tuan dan puan, sampai sini dulu. InsyaAllah saya kembalikan kepada Ustaz Rahman. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan berkenaan dengan perkongsian kisah-kisah ataupun macam mana nak cari Lailatul Qadar dan sebagainya. Fadhil Ustaz, daripada saya itulah sekadarnya soalan-soalan yang mungkin saya boleh ajukan. Namun perbincangan kita belum berakhir di sini lagi Ustaz. Ada soalan daripada penonton Ustaz. Jadi sedikit soalan daripada hadirin hadirat kita yang hadir pada malam ini berkenaan dengan salat sunat tarawih 10 rakaat yang diadakan di Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang khususnya di Negeri Darul Khusus ini, apa spesialnya Ustaz? Apa khasiatnya yang disebutkan oleh almarhum mantan mufti kita? Dan sebab apa dibacakan ada ayat-ayat khusus ataupun selawat-selawat khusus pada setiap rakaat tersebut? Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit. Payah soalan tu nak jawab. Saya ni tak alim. Tak ada ilmu tuan-tuan dan puan. Saya cuba jawablah. Kalau Imam Malik tanya 10, 2 pun tak jawab kan. Jadi saya cuba jawablah. Tarawih 10 ini dikarang oleh bukan dikarang diambil daripada Sidi Ahmad bin Idris. Tuan-tuan dan puan yang berbai'ah Tarekat Ahmadiyah mesti tahu susu galur Tarekat Ahmadiyah di Negeri Sembilan. Guru-guru daripada Syekh Ahmad, Syekh Abdullah, kemudian Syekh Mansur, kemudian Syekh Muhammad Nur, kemudian Tok Cik Rashid, Sidi Rashid, kemudian Tok Cu Hamid. Itu adalah susu galur Tarekat Ahmadiyah yang diambil daripada ayahanda mereka iaitu Syekh Muhammad Said. Syekh Muhammad Said adalah khalifah keempat Tarekat Ahmadiyah di Asia. Jadi Syekh Muhammad Said mengambil tarekat daripada Sidi Muhammad dan Tandrawi. Jadi kaifiat 10 ini tuan-tuan dan puan-puan diambil bukan sahaja menggunakan sanad hadis. Kita panggil hadis daripada sahabat tadi. Hadis marfu', kata saya minta maaf kalau tersalah, saya minta maaf sebab ni ada rekaman Kalau tersalah saya minta maaf Daripada perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi tarawih 10 ini juga diambil daripada salah-salah tarekat tadi. Itu yang spesialnya. 2 sanad. Satu sanad hadis, satu sanad tarekat tuan-tuan dan puan. Maka nak buat 8, tak ada masalah. Ada dalam hadis, ada. Ada dalam tarekat tak? Itu beza dia. 10 rakaat dengan 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Dan kemudian ada ke
surah-surah yang dikatakan dibaca. Tuan-tuan dan puan, kita akhir zaman ni masa semakin apa? Semakin pendek. Kau jap yang ni pun dah pukul 9.05 dah. Baru bercakap sikit kan dah 9.05. Maka itu adalah surah yang mudah, yang lazim. Tuan-tuan dan puan, kalau kata tak hafal Quran, yang tu pun insya-Allah juzuk ammah semua boleh baca. Betul tak betul? Tapi boleh tak baca surah lain? Boleh. Nak baca hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khasyiyah sampai habis, tak ada masalah. Nak baca yang kedua wasyamsi wadhuhaha, tak ada masalah. Tapi kita nak mengambil apa? Kita nak mengambil kurang-kurangnya ada surah tu diberi panduan, surah tu berturutan. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian dibaca pula rakaat yang kedua 3 kali surah Al-Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Baca 3 kali Al-Allah seumpama apa tuan-tuan dan puan? Seumpama khatam Al-Quran. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak baca 30 juzuk, tak ada masalah satu malam. Falatafaddal mashkura. Nampak? So dia tidak ada tetapan. Cuma ini kita kata dia panduan untuk orang-orang untuk orang-orang awam. Mengamalkan kaifiat tarawih. Kemudian kaifiat tarawih 10 ni tuan-tuan dan puan, kenapa pula diselang-selikan dengan ada dia punya istighfar, betul? Sebenarnya kalau ikutkan ada hadis tidak digalakkan solat sunat pada satu tempat yang sama dalam kita kata tanpa diiringi oleh, tanpa diselang dan dengan apa-apa. Ada tanpa, kalau maknanya macam inilah, kita nak sembahyang sunat 4 rakaat, sunat awabin contoh dia. Dah sembahyang 2 rakaat, katalah di sudah biru ni, pindah ke sebelah untuk rakaat yang kedua. Tapi tak payah pindah, boleh tak? Boleh. Kita selangkan dengan zikir. Maka apa yang kita harapkan di bulan Ramadan? Mendapat astaghfirullah, betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita minta ampun kepada Allah SWT, betul? Maka kita minta ampun setiap kali 2 rakaat tu tadi, kita minta ampun. Maka itulah sedikit sebanyak untuk menjawab persoalan tentang apa kaifiat tarawih 10 ni tadi. Tapi kalau kita kata ustaz nak buat 20, nak baca 1 juzuk satu malam, tidak ada masalah tuan-tuan dan puan. Ya, tidak ada masalah. Tetapi saya pernah berbual dengan Syekh Mur di satu apalah, yang ni off record lah ya. Tuan-tuan dan puan, ni cerita pada saya ketika tu Tuanku Jaafar sembahyang tarawih di Masjid Negeri. Syekh Mur ada. Kita sembahyang 8 tu kata tuanku. Kalau tuanku sembahyang 8, batik balik. Okey, kita sembahyang 10 lah. Garang Syekh Mur dalam menentukan 10 rakaat tu tadi. Okeylah kita sembahyang 10. Tu level dia lah, mufti dengan ngajar kan. Kita janganlah kita buat apa macam tu lah. Kalau tu saya balik. Maknanya itu label dia, label mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ya, dengan berbual dengan Tuanku Jaafar ketika tu. Dia ceritakan pada saya. Maknanya betapa dia sangat mengambil berat tentang tarawih 10 ni tadi. Ya. Itulah sedikit ya. Terima kasih. Saya serahkan kalau ni soalan yang terakhir lah. Jadi saya minta maaf ya. Kalau ada apa tersalah. Saya ini gagap sebenarnya. Ya. Saya ini gagap. Mana boleh kecil pelat. Jadi saya minta maaf kalau ada tersasul, sebut tak apa ni, sebut laju tu saya minta maaf tuan-tuan dan puan. Insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Selamat masuk ke Ramadan. Kita beribadah, dapat jumpa Ramadan. Kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Jadi saya minta maaf sekali lagi atas apa-apa kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Jadi saya serahkan kepada kita punya moderator Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan di atas perkongsian dengan kita pada malam ini. Saya kirakan satu perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat ilmiah, yang saya pun banyak perkara yang saya tak pernah lagi dengar sebelum ni. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat-sangat memberikan buah fikiran yang baru. Macam mana kita nak improve Ramadan kita pada tahun ini. Kita lalu Ramadan ni dah berpuluh tahun dah tuan-tuan. Jadi mungkin tahun ini kita nak buat satu anjakan paradigma, satu improvement yang jauh berbeza daripada Ramadan daripada tahun-tahun sebelum ini. Jadi insya-Allah sama-sama dengan apa yang kita pelajari pada malam ini, kita sama-sama aplikasikan dalam Ramadan pada tahun ini, dan yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz berdasarkan kitab Majmu' Musamah bi Tuhfatil Awtan wal Ikhwan, yang saya dimaklumkan bahawa Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan dah pun
mentahqiq kitab ini. Kitab ini kalau ikut asalnya adalah satu kitab Jawi. Minggu lepas Datuk Zul tunjuk pada saya sendiri pun tak mampu nak baca kitab ni. Jawi lama. Tapi alhamdulillah dengan usaha Al-Fadhil Ustaz Ahmad Safwan telah pun merumikan kitab ini dan mentahqiq kitab ini, dan sekarang ini dalam proses penapisan, dalam proses semakan oleh Universiti Sains Islam Malaysia, dan insya-Allah selepas ini dikemukakan kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Moga-moga selepas sahaja keluar kitab ini, sama-sama kita dapatkan kitab ini dan dapatkan apa intisari yang telah dituliskan oleh almarhum Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said Al-Linggi, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja untuk malam ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua dalam mengharungi dan mendepani bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari sahaja lagi. Dan insya-Allah saya mohon ampun dan maaf di atas kekurangan dan kesilapan daripada diri kami. Jadi saya serahkan kembali majlis pada malam ini kepada pengurus majlis, Datuk Bahman.